sikit boleh? Betul macam belum ada. Oh, tak ada ya? Okey. Tak ada Saya ni. rasa tak ada ya. Jadi saya rasa end assignment tak ada. Kalau group project ada tak? Saya bagi dah kan group project? Dekat Ota ada tapi doktor tak brief lagi. Oh, kat Ota ada. Saya dah bagi ke masa dekat WhatsApp dekat Ota ada ya. Iyalah tu, tapi saya dah masukkan lah. Saya dah masukkan apa yang ada tu, tak apa, saya brief lah nanti. Maksudnya awak belum buat apa-apa lagi lah ya. Oh, tak apa, tapi kan ni minggu ke-10 ada lagi ada 4 minggu lah. Pasal itu grup projek yang mana dia menekankan untuk buat paper. Okey. Nanti ingatkan saya sebelum habis nanti, walaupun hari ni kita ada sedikit tak banyak slide, hanya lebih kurang ada 50 lebih je. Nanti masa yang terluang terlebih tu saya akan maklumkan dan briefkan grup projek awak semua. Okey, jadi yang seperti yang awak semua ketahui, kita sekarang ni sudah di ambang penghujung mana ke fail perancangan. Okay. Kita sekarang ni sudah, saya if I'm not mistaken, saya rasa kita dah chapter yang dah saya cover setakat ini ialah chapter okey, chapter saya rasa kita dah habis hari tu ini. Ni. Metal forming saya rasa sudah habis, metal machining metal machining sudah. Sekarang ni chapter metal forming pun sudah. Plastik pun sudah. Sekarang ni kita pergi ke mana ke pun. Powder chapter 6. Okey, saya nak tanya machining sudah kan? Metal forming sudah kan? Bagi respon sikit metal forming. Yang kita ada kuih tu, kuih semprit tu, penyerempitan, extrusion. Lepas tu okey, saya ulang kembali sedikit ya. Saya ulang kembali sedikit mengenainya. Plastik sudah, powder plastik kita bagi respon. Plastik manufacturing. Sudah ke belum? Tolong bagi respon. Ini komplit kena ramai yang ni. Dah belajar plastik tak? Yang injection mold. Doktor, suara doktor sedap-sedap. Hello? Okey, baru dengar. Sorry. Okey, macam mana? Dah ke plastik manufacturing? Saya tadi, saya punya ni tak dengar lah. Headset saya tak dengar. Bagi respon sikit. Dengar doktor, dengar. Ini jelas doktor. Tadi dia hilang. Tadi hilang ya. Okey, tolong bagi respon ni. Dah ke saya jawab plastik manufacturing, mold? Chapter 5. Semua tak ingat
Rasa macam sampai besi je rasanya doktor. Macam separuh kot rasanya. Separuh? Sekejap saya pun, sekejap. Ramai-ramai ni kau 30 lebih ni. Takkan seorang pun tak ingat. Plastik mold ni sudah ke ataupun belum? Cuba respon sikit. Ingat sikit. Pasal Saya rasa belum doktor. Sebab baru metal doktor. baru metal. Ya, betul. Maksudnya polis tu belum lagi ya. Okey, tunggu saya tengok balik mana itu plastik manufacturing. Ya. Ni dah. Ni. Extruder ni tak nampak. Ya. Pelik lah pula. Ya, saya rasa awak dah ambil nota ya? Ya. Saya lagi sekali. Ya. Nampak dah? Ni dah ke? Yang ada thermoforming ya? Solution dah ini ada. Sekejap. Yang ini ke ya? Saya ada chapter 5. Kalau yang ini pula. Saya tembakkan. Apa yang awak sebut kan? Suara tak dengar saya sekat. Ya. Dah lah maksudnya ya. Ada extrusion die, hollow ni, wire and cable coating. Maksudnya plastik sudahlah. Maksudnya betul lah. Ini extrusion mereka. Saya tengok ada blue film ni. Blue film. Blue film process. Lepas tu calendering. Ada kan calendering? Sekejap. Apa yang awak kata? Ada doktor. Kalender saya ingat doktor kata kalender ni ambil daripada ni lah. Bagus. Maksudnya plastik sudah. Jadi betul lah saya punya tu. Saya punya tu kita sekarang ni ada di ambang powder metallurgical process. Okey. Terima kasih ya kerana semua berusaha ya supaya kita taklah ulang-ulang kita punya kajian tu kan. Okey dah. Jadi hari ni kita akan menyambung semula iaitu ialah powder metallurgical. Saya flashback sedikit. Yang mana, kadang-kadang suara saya dengar tak dengar ke tu pendengar je? Oh, mungkin untuk ya. Okey, jadi sekarang ni kita menyambung kembali yang mana kita dah tengok last couple of weeks kan kita pergi ke metal casting process atau belajar metal casting yang ada centrifugal dia macam mana kita cairkan metal tu, lepas tu kita ada acuannya. Bila acuannya kita cairkan, kita tuang dan kita tunggu dia sejuk, and when it's cool, so it will be a solid again. Jadi melalui proses all the things, ada pro and con, ada advantages dan disadvantagesnya. Mana satunya advantagesnya kita semua material yang digunakan tu hampir semua 99% ya kerana kita tuang terus. Kalau yang tak bagusnya pula kita banyak menggunakan agak bahaya chemical thing, kenapa bila benda tu boleh dipanaskan efek. Dan tak bagusnya lagi ialah ada shrinkage. Itu pasti. Dan nak membuat bagus nak tu
casting tu payah. Tapi kalau bila kita buat mold tu dah boleh kita hasilkan banyak dan cepat. Ya, jadi kalau seterusnya kita hampir 80% workpiece yang kita nak buat tu it will be removed by the removable material, akan dibuang. Tapi produknya akan lambat siap, tetapi produknya berkualiti. Machining satu-satu dan dia tu teguh, tough and durability. Dia kaedah kita namanya manufacturing pembuatan. Jadi cara-cara nak membuat barang-barang tersebut dengan kaedah yang berlainan. Jadi manufacturing teknologi. Kalau kita pergi lihat pula sebelum tu ialah forming, ya, forming kita bentukkan. Jadi kalau besi tu kita boleh bentukkan, kita tarik dia, kita strike dia, kita paskan, kita kembungkan dia, itu method forming. Tapi ada drawback dia, tak semua benda tu bagus saja kan. Ada hanya Allah sifatnya yang semua fact. Itu manusia sendiri pun ke besi ke apa segala kan mesti ada bahan dia, ada kekuatan dia. Jadi yang ini kalau metal forming ni kita boleh teruskan, boleh kita manufacture, kita tukar dari satu benda yang value, tetapi dia menggunakan force yang kuat kerana dia kadang-kadang material tu kuat. Jadi kita kena tarik, kita nak kurang kuatkan sikit, kita kena lembutkan besi tu sikit. Tapi dah kuat untuk heat tu tak. Dan ada juga sama juga dia shrinkage dan expanding. Expansion. Kalau form ni tadi. Kita pada manufacturing. Bila plastic manufacturing ni berbalik kepada metal forming tadi tu, metal forming kalau nak cantik appearance-nya kena cat, kita kena coating, kita paint balik kan untuk appearance dia. Tapi kalau plastik tak perlu, memang selalunya dah digunakan lah warna tersebut. Dan dia tak akan berkarat. Nak mencairkan plastik tu menggunakan heat. Kan kita dah buat mold yang nak sebut plastik tu mahal. Puluh ribu produk secara contohnya. Jadi itu ada berbagai-bagai, ada kuat tentang sini, kuat tentang sana untuk kita buat kereta, sebiji kereta ataupun sebiji kapal terbang, aircraft pun mempunyai berbagai-bagai teknologi yang untuk kesesuaian produk tersebut. Macam contohnya kalau nak buat kita nak guna machining kan, macam mana machining tayar boleh tapi payah dan juga tak sesuai much. Pakai mold. Okey, jadi kita hari ni kita akan kupas dan kita belajar bersama-sama mengenai powder metallurgical process. Secara briefnya, powder ni ialah awak tengok nama pun dah tahu kan, tepung. Powder metal. Jadi metal hancurkan untuk menjadi tepung dan kita tumbuk supaya dia jadi, masukkan dalam mold dia produk kita mahukan, desire shape. Okay. Jadi bila kita lihat bergandung itu, dia lebih kurang sama dah juga konsep dia dengan casting. Cuma dia tak pergi ke salt, tak pergi ke fluid. Dia pergi ke debris, jadi powder. Bentuknya sama, kita masukkan dalam mold, kita tumbuk, compactkan, jadi. Tetapi kena ada beberapa proses, secondary proses for enhance the material strength. Kita kena sintering dia. Kita kena sintering dia. Jadi apabila kita lihat part tu yang mana dia secara definisinya ialah which metal powder are compact. Kita tumbuk dia, untuk a desired complex shape dan kenalah disintered untuk a form solid feed. Boleh juga kalau kita tak nak sintered, tetapi nanti dia akan
tak kuat. Tak kuat yang kita harapkan. Contoh ya, kalau kuih tu apa kuih yang kita tumbuk ya, kita tekan ya. Kuih semperit itu tepung kuih, kalau kuih bahulu tu dia dah jadi metal fluid kan. Kuih apa ya, kuih yang ada macam bentuk bintang tu kita tepuk-tepuk tu. Kuih tu lah kot. Dia dalam itulah lebih kurang sama lah. Okey. Jadi sequel dia ada beberapa iaitu pressing, PM tepi. Pressing powder compress tadi dah beritahu, dan bila kita produce tu dia kurang masak. Maksudnya kita kena sintetkan dulu. Jadi green compact. Lepas tu kita sintetkan barulah bond particle. For the next couple of slides, we are going to discuss regarding how that the product not been sintered and after being sintered of the heating process. Testing apakah produk yang kita boleh hancurkan untuk powder metallurgical. Iron and steel sampailah tin. Saya all of you have been taking a material science ke material punya subjek, jadi awak bertahu, tak perlu saya nak terangkan satu persatu ni ya. Ada perbezaan dia dari segi kekuatan. Kalau tak nak berkarat cepat, kita tambah dengan molybdenum sebagai contoh. Ya. Okey, jadi proses PM ni dia ada 5 proses. Saya pun dulu suka buat ayat-ayat untuk saya ingat. Jadi saya pun buatlah Pak Buda Curi Sulfara PB. Powder blending compact sintering finishing. Jadi curi sulfara ni dia kena buat benda-benda ayat yang kita pelik-pelik sikit supaya kita mudah ingat. Jadi awak boleh ingat je apakah sequence dia, ingat yang ini. Jadi powder production, blending, compaction, sintering and finishing operation. Finishing operation ni ada lagi pastinya tu, kalau itu lebih dan disejukkan ada lagi. Tapi secara ringkasnya macam ni dah 5. After that, kenapa that the powder is important part in the manufacturing technology? Because the product that have been made will be a near net shape or net shape. So that means that the final product can be made. Exactly. Dia dan some of the process can be eliminated. Kalau kita buat produk contohnya casting, sometimes kita nak tukarlah daripada powder ni, kita nak tukar casting, tapi mesti ada flash. Kena ada pula secondary proses untuk machining, bentukkan dia balik. Tapi kalau ada flash, dia cantik. Dan yang seterusnya iaitu ialah 97 of powder converted to product. Maksudnya waste material to very very little. Machining adalah salah satunya produk manufacturing teknologi yang terlalu banyak membuang boreh. Membuang material. Machining. Casting lebih kurang macam powder, PM. Mold pun plastic shaping pun jimat. Tapi machining ni dia berkualiti, tahan dan kuat. Dia tak ada ubah apa-apa, original shape from the factory. And PM part can be made civil level. Ini awak tengok kalau penapis air, cap kuku, cap kowe, cap ibu jari, cap ibu jari kaki, cap apalah macam ni tengok. Kan, cuba awak tengok bagaimana dia orang buat filter. Sebenarnya kuku tu kan dia dah target, for example, even though we pay about 150, 250 kan. Sebenarnya dia nak setting dia punya business ialah dia kena ada dekat Malaysia katakan 5 juta rumah ada penapis air tu. Jadi sebenarnya dia orang buat mass production
mesin tu 5 atau 6 kali sebagai contoh 5 atau 6 kali kita dah bayar, sebenarnya dah boleh cover dah margin, profit margin. Lepas the rest tepuk tangan, semua profit. Kenapa? Dia orang dapat teknologi untuk buat penapis tu murah. Penapis yang dia Koko ke Kowe guna tu ialah menggunakan PM. Dia powder metode. Kenapa? Dia boleh kawal orifice ataupun dia boleh kawal porosity of the material. Part. Berapa banyak ada rongga-rongga tu nak dibuat. 2 mikron, 5 mikron. Jadi bila dapat teknologi tu dan itu murah. Dulu zaman dulu memang mahal kerana seramik. Buat cara lain, buat cara ini, ada daripada buluh lah apa semua kan. Mahal. Dah dapat researcher, mungkin Kuku ada researcher yang mana-mana ke. Lepas tu buat, terus boleh buat bisnes. Jadi powder metallurgy kan dia boleh buat, jadi boleh tapis lah. Tengok penapis kat Kuku tu bila buka kan, ataupun Kowe tu ada 8 ke 6 saya tak ingat. Padahal murah gila dia tu. Pasal dia orang dah develop sendiri. Jadi bayangkan 5 juta contohnya, katakanlah paling sikit RM200. Kalikanlah 5 juta sebulan berapa tu? Kan 5 kali pembayaran saja dia dah selesai lain tu semua. Itu pasalnya kan. Macam tu lah. Saya tengok pelik. Kenapa sebenarnya boleh dibagi satu murah je? Padahal tak. Dia ni long term punya tu dia bagus. Okay, porosity penapis tu awak tengok awak buka, awak pecahkan ke yang lama punya, awak tengok awak punya macam tu lah, dia warna putih. Dan kita boleh filter. Okay. Reason kerana ialah other method kami cuba menunjukkan tungsten okay filament okay ni terus ni. Advantage dia ialah walaupun kos untuk PM tepi ni loss banyak material, loss material dan dia tapi dia akan mengeluarkan clean and bright, ready for use net shape. Kalau lihat ya, nanti kalau kita buat gear pakai PM tepi ni, dia akan cantik dah, siap berkilat dah, tak perlu nak apa dah. Lepas tu kalau kita nak menggatal-gatal nak cat, kita cat lagi dah. Tapi sebenarnya dah okey dah. Kenapa kita boleh tambah pula dekat dalam contohnya kalau kita nak mengurangkan dan corrosion, tambah molybdenum. Nak bagi dia berkilat sikit, tambah tin. Dan kita compactkan terus. Jadi kita boleh customize that material. Customize. Composition can be controlled, yes, tadi no risk of contamination. Close dimension tolerance, kita boleh dapat tepat. Tepat kenapa? Desire shape, katakan gear tu diameter 5, kita buat diameter 5, kita compactkan diameter 5. Dan hanya sedikit saja, tidak sebanyak powder, tidak sebanyak casting dengan plastik tu, dia punya shrinkage tu. Dia punya shrinkage punya masalah. Tunggu sekejap ya, saya sekejap mana ke. Okay, non-metallic substance. Non-metallic substance can be produced and any proportion to get final product. Tak perlu ada apa substance yang akan dihasilkan kerana proportion tu kita kawal. Kita boleh kawal apakah kandungan di dalam tersebut. What range of properties kita boleh fikirkan, kita boleh customizekan, kita nak berapa density besi tu, kita nak berapa banyak rongga-rongga porosity-nya dan berapa particle size yang kita nak letak. Ini penting kerana apa? Sekarang ni banyak produk-produk yang apa contohnya macam orang nak buat tulang, medical bio punya tulang, tadi kena ada lah, tulang is not all solid ya, dia ada rongga-rongganya dalam mikro buat tulang. Jadi penting
kita kena tahu kawal particle size, porosity, density-nya. Banyak. Ini banyak orang yang tak ori dah. Bukan maksud saya tak ori tu dia pondan ke apa ke. Dia part-part dia tu banyak dah tukar spare part. Tengoklah spare part daripada China ke. Spare part daripada ni ke. Mereka ke kan. Jadi tulang dia tu. Dan sekarang ni hampir about 80 to 90% dah boleh dapat exactly macam yang ori dari segi size. Tapi functionality belum lagi. Dulu susah. Zaman saya dulu kalau patah ke apa ke, dia tak ada lah nak tukar tulang lagi ke apa ke. Sekarang ni dah ada dah. Nak banyak apa produk yang tu, kalau tengok dekat kilang B Brown tu. Dia boleh buat. Okay. Reduction impression in time cepat. 1 minit saja boleh berpuluh-puluh produk. Tak perlu ada skill yang tinggi. Abang lah pun boleh kerja kan, apa abang Nepal pun boleh kerja, dia duduk kat kerusi, lepas tu dia tolak dia apa tu, tekan tolak, itulah kerja dia sampailah dia tua kat situ. Okay, composition, structure and properties boleh di closely kalau katanya kita produk tu sama lebih kurang macam casting, kita boleh control dia punya kekuatan kerana kita boleh, we can control the composition of the particles. Tak bagusnya pula ialah tak bagusnya pula, disadvantage-nya pula ialah poor powder are very expensive. Powder tu, metal tu, ore tu mahal untuk kita campurkan. Ingat ya, apa-apa produk yang contohnya besi, kalau dia pure besi dia tu tak kuat, dia kena ada tambah dengan karbon. Sama jugalah kan, emas 999 pure emas tapi dia lembik. Kalau nak letak tu kena 996 kena tambah dengan karbon. Size of the product limited because of the large prices acquired. Kerana nak force tu menggunakan tenaga yang kuat, tak boleh buat benda-benda yang agak besar. Nak buat helmet ke kan, pakai ni ke, tak boleh besar, dia gear kecil-kecil, baru dia optimize produk tu selari dengan kos yang diperlukan. Lack of metal powder kan tak susah nak cari lah kot. Saya kan tak tahulah, dia tak cari kat Shopee ke tahulah kan. Pasal saya rasa banyak je. Lack of metal powder still susah cari lah kot, proses dulu. Strength properties are lower than similar article by conventional method. Ya betul. Kenapa? Apabila powder macam tepung tu, bayangkan tepung tu kita letak dekat acuan kuih, lepas tu warna bintang dan kita angkat acuan tu dan ada bentuk. Tapi kita tiup ataupun kita hentak sikit je, tepung tu boleh relai. Ya? Dia taklah sekuat machining punya produk. Dan kadang-kadang mengikut daripada properties partikel itu sendiri, kadang-kadang dia agak tak kuat. Itu pasalnya kita kena sintering supaya bond-bond dalam tu boleh kuatkan lagi. Poor plastic property, of course, you have to remember that brittleness have no behavior of the plastic properties. Brittle tu dia lawan. Kalau produk tu brittle, memang dia tak ada plastic density lah. Jadi kenapa? Dia tak ada elongation, tak boleh macam rubber, tak boleh ada apa kan. Bila kita lihat besi, metal biasa pun nampak keras, tapi sebenarnya bila kita kaji buat tensile strength, ada elongation dia yang boleh diterima oleh produk tersebut, komponen tersebut. Die design limit and does require mahal. Ya, dan kalau nak buat produk tu alang-alang kenalah large quantity. Kalau setakat buat 1-2 je, buang karen aja, eloklah buat pakai casting ke pakai machining. Tapi kalau nak beribu-ribu, okey kita boleh gunakan. Ni dia metal powder, kita menggunakan besi tu kita hancurkan dulu. That's the process called atomization, reduction and carbon mechanical lying. So the thing is metal powder, after that additive lubricant. We have to mix all the things that we have 3 common important part. The one is metal, carbon and also the lubricating bonding.
Kita blendingkan, divided by 2 cold compaction and hot compaction. Yang hot compaction is called isostatic pressing, and after that we got the cold compaction isostatic pressing. Dia ni bla 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 bla. Pergi cold ni sintering, dah sintering masuk ke sini bla bla, pergi cold ni apa lagi lah single process. Dia inilah dia. Prosesnya ialah PM tepi, ya. Okey, ini produknya yang mana awak tengok kan dia taklah sebesar-besar mana, sekecil-kecil, dan ini boleh buat dalam 2-3 second ni. Pam, terus habis, selesai. Tengok ada tak video yang boleh saya, tak boleh, tak ada, ya. Sekejap. Saya cuba lagi lah, ya. Kalau ada videonya memang boleh membuka awak punya minda lah. Kerana ialah sekarang ni dah lah mesti banyak teori je, dah teori pula online pula kan. Korang ni lah, ya, korang pandai-pandai lah kot macam mana nak buat. Tapi semua maklumat di hujung jari anda. Okey, tunggu saya ini ke dah. Okey, ini dah boleh dah ni. Ni bagus ni. Tapi saya rasa suara tak ada. Okey, ni dia. Okey. Cepat. Very fast. Berapa itu kan? Ada dia berapa tu? Dia itu blend kan. Tak kuat, dia rapuh. Dia rapuh. Ini bondage dia. Bondage dia. Dan porosity tu kita boleh kawal. Sebenarnya bila awak tengok video nanti, dia boleh banyak menjawab persoalan-persoalan dalam slide. Mudah je kan. Dah press, ada, dia eject balik ke atas. Jadi cepat. Tapi itulah kan, setiap apa produk mesti ada pro and con dia. Dia tak boleh pro je. Dia ni rapuh. Dan kita boleh enhancekan aja PM tepi ni ke dalam untuk sintering. Namun untuk squat machining dan mungkin squat casting tu depending on the porosity density inside. Panjang ni dah macam movie Marvel Light pula. Okey, macam tu lah ya. Awak dah faham dah ya. Kita lihat. Okey, teruskan. Okey, jadi produk-produk ni awak dah nampak. Ya, produknya. Okey, ni pun dia sama, dan tengok ya. Bagaimana sebenarnya kita nak kaji secara halusnya untuk enhancekan lagi PM ni. Dari segi particle size, kita lihat particle shape, surface area. Even though ada particle size yang kecil-kecil pun kita boleh kawal, kita boleh control. Kalau bulat semua dicantumkan, jadi macam mana? Kalau bentuk flake, dibuat ni macam mana?
Dia mengikut dia namanya inilah, kalau kita goes to the thing, kita panggil surface engineering. Kalau di bawah ni tu ada nama surface functionality. Apakah function yang kita nak gunakan terhadap surface ni? Jadi kita create surface tu. For example, that tulang. How that the tulang punya surface, kita tengok, kita kaji, kita scan, oh macam ni. Jadi how to make the surface of like tulang, like bones. So kita mixkan, kita buat produk ni, oh jadi macam ni. Oh mestilah dia bentuknya contohnya sfera ataupun bujur ataupun wrinkles ke apa ke kan. Kita campurkan. Jadi surface engineering tu memang satu subjek yang bagus. Ya, kawan saya ambil PhD pun itu je. Dan itu pun dia pun dah ingat berapa tahun kot, 6 tahun ke 7 tahun PhD baru habis. Memang mendalam surface engineering ni. Pasal apa? Bila kita bercakap pasal surface engineering ni, kita boleh fikirkan, kita boleh cipta camouflage yang tiba-tiba tekan jam hilang. Kan mungkin lah nanti dah sebenarnya banyak tu saya nak discuss kat awak teknologi sekarang ni ya. Tapi saya takut tak sempat. Nanti bila kita ngetih-ngetih ni lah. Okey, selepas tu ialah mesh count. Tengok, a mesh count is 200 mean to operating per linear inch. Jadi setiap satu kawasan area yang kita nak buat tu, dia ada mesh count dia. Kan? Jadi bila mesh count tu dikira, banyak ini dia buka macam ni. Dia punya division dia macam ni. Supaya kita boleh dapat satu benchmark, satu penyukatan macam ni lah dia. Berapakah untuk air menitik, viscosity berapakah madu, satu benchmark, satu benchmark lah satu benchmark, satu standard. Satu standard. Mesh ni kan, tengok, jadi kita boleh tapis. Tapis berapa yang keluar tu, itulah yang tahan tu. Jadi kita dapat bezakan. Jadi ini yang saya kata tadi ialah the possibility ideal, apakah produk surface dan yang kita nak buat. Jadi ada banyak spherical, akan jadi bentuk macam mana, rounded, cylindrical, spongy, articular, flaky, cubic, aggregated. Jadi setiap ni kalau kita size dia dan bentuk dia, when we put it together with lubricating and bondage, dia akan menghasilkan berbagai-bagai sifat bergantung kepada surface engineering tu sendiri. Bila kita lihat, kita scanningkan lagi ICM, bentuk dia ialah macam ni ya, bulat-bulat ni macam mana pula ya. Itulah saya kata memang research ni memang menarik. Ya, kalau kita nak kaji, if some of my friend, dia hanya mengkaji ada satu kerak bumi di dalam laut tu, bukannya itu je. Tanda dia dipecah pada 5. Itu pun dah pening dah kan. Tapi itu saya pelik kan. Orang sekarang ni, contoh macam saya, kalau saya PhD dalam frekuensi machining kan, vibration assisted machining, saya pakai dalam tu je lah, sikit-sikit kat luar. Tapi orang dulu kan, tengok Ibn Khwarizmi, Al-Jabbar, macam-macam lah kan, Al-Jabbar, Ibn Sina. Bila dia pakai dalam botani, dia pakai dalam falak, dia pakai dalam itu banyak. Kalau PhD dia mungkin PhD 5-6 lah kot kan. Jadi macam mana kan? Itulah, tak tahulah saya, mungkin ada beberapa amalan lah kot awal zaman dulu. Friction, okey, kita tengok sebenarnya kenapa ya berperbezaan di antara bentuk-bentuk tersebut. They will be create friction between particle dan akan ada efek lah terhadap powder to flow untuk pack tightly. Kalau dah ketat sangat dia akan muka sudah. Awak ambil katakan guli, awak letak dekat dalam mangkuk, awak hentak-hentakkan, dia akan mampat cepat. Tapi bila awak ambil kayu-kayu yang berbentuk tu, awak hentak-hentakkan, dia tak mampat. Sama macam tu. So that's the thing. Jangan kita fikir too complicated. Ini adalah angle of repose. Jadi dia akan tapis ya, partikel tu. Dia akan tapis dan tengok berapa ni dia akan ambil. Inilah larger angles integrate greater antithetical particle. Angle tu
Lagi banyak angle tu maksudnya dia lagi kuat untuk pembenggagan antara satu sama lain. Okay, small particle size show greater friction. And spherical shape have a lower friction, easier flow. Okay, ni lubricating are often to powder reduce particle friction. Ini biasalah kita letakkan dalam tu lubricating sikit. Kenapa? Bila kita compactkan tu, that the very much force into the small medium particle tu akan compact. Jadi akan menghasilkan geseran banyak ratio to the size of the particle. Jadi kita letak. So untuk facilitate during pressing. Jadi kita lihat method of metal powder. Bagaimana nak membuat metal powder ni daripada ni. Ada coarse atomization. So this is the coarse atomization. Yang awak lihat ya, kita tuangkan dalam ni. Lepas tu ada B, disemburkan high pressure water manifold. Sembur air kuat bergantung sini. Okay, B. Lepas tu spinning disc. Spinning disc kita letak kat sini ada pempusing, kita tuangkan molten tu, dia bersepah nanti, kutiplah powder tu. Dan satu lagi D dipanggil atomizer by rotating consumer electrode. Yang ini akan berputar, spindle dia akan berputar. Lepas tu dia akan tembak ke tepi ni, dia akan vacuum isap dan dia akan collision port, dia akan jatuh ke bawah. Tengok. Kita tak terfikir ya. Teknologi macam ni. Macam ini kita boleh imagine lah kan. Tapi tahulah, saya rasa macam ini macam dia akan bentuk panjang-panjang. Kerana bila letak dia akan pusing. Tapi anyway tak tahulah. Kadang-kadang some speed of the range dan kita terfikir macam tu. Tapi dah lebih. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Saya lupa itu nak tanya angkasawan Rusia tu. Kalau F equal to MA boleh pakai ke dekat bulan? Kan? Mungkinlah M to mass dah kena tak boleh kali dengan 9.81. Dan acceleration pun tak boleh dikalikan. F equals to MA. Kan? Acceleration apa jadi? Tak tahulah saya sama ada boleh tidak. Tu pun nak tanya. Jadi reduction, yang kedua reduction the metal oxide, removable gases such as hydrogen and carbon monoxide and a reducing agent. Okay, by this mean very fine metallic, okay bla bla, itu boleh, okay lah. Lepas tu yang ketiga ialah electrolytic deposition. Lepas tu carbonyls, comminution. Ini ialah comminution. Ada dua ni kita macam belajar metal forming. Ada dua ni di crunch kan supaya jadi hancur. Yang ini pula B ni ialah ball mill. Letak dalam tu diputarkan laju. Dah buat apa semua tu yang dan ni dah akan masuk kemari. Yang ketiga hammer milling. Ini hammer milling. Masukkan dalam ni dia akan hancur lumat-lumatkan. Itulah awak pernah tengok tak sebenarnya? Macam mana orang buat hot dog dengan daging burger kan dekat mereka kan, awak tengok dia ada mesin yang macam hammer ni, banyak-banyak dia tolak aja lembu dalam tu, sembelih pun tidak, dia tolak aja dengan bulu-bulunya, dengan kakinya, dengan apa semua, dia bedal hancur je terus. Hancur je terus dengan rambutnya ke, dengan tanduknya, habis tambah dah lomat betul macam ni lah, tapi besar. Lepas tu tambah perasa sikit, datang awak pergi McD telan kan, tak tahulah ya. Okay, mechanical alloying, kita lihat dia liquid, dia ada kat sini ada electrical punya powder, dia akan aktifkan, dia akan menjadi bentuk-bentuk macam ni. Dia akan pecahkan dan fracture. Ini bentuk flaky tadilah. Ini bentuk flaky tadi. Okey, kalau nano powder, iron powder NPM, okey. Lepas tu kita tengok bagaimana sebenarnya ialah proses-proses konvensional yang PM tepi ni akan lakukan, iaitu blending and mixing, compaction, Pak Buddha tu lah, sintering and improve three-dimensional. Awak tengok ya. Kalau mengikut setiap produk tersebut,
contohnya kalau petak, kalau awak guna ANSYS ya, ataupun Final Element Analysis punya produk, software, awak boleh faham dah. Bila kita nak meshing tu sama dengan kita anggapkan partikel yang berada di dalam komponen tu. Itu mesh. Kalau contohnya produk tu petak-petak, kan, petak-petak segi empat. Kita nak mesh, bagusnya petak jugalah. Kenapa? Dekat tepi segi tu kita akan dapat petak terus. Tapi kalau kita guna meshing tu, bentuknya bulat, jadi ujung dapat sharp. Tak dapat sharp untuk petak tadi tu. Itu bergantung. Kalau kita nak bentuk yang ada radius, kita tak bolehlah guna meshing ataupun powder yang bentuk dia petak. Nanti tak dapat sebiji lah. Kita guna yang bulat-bulat, bergantung. Itu saya kata tadi. Dan setiap all the particle inside, kita boleh mempengaruhi dimensional accuracy. Dan dia mempengaruhi density dan beberapa lah lagi dan sebagainya. Jadi macam ni, dia dah goncang mixer, lepas tu punch. Dan dah daripada ni tadi, jarang-jarang rapat sedikit. Dah di punch, bila kita sintering, dia lagi rapat. Kenapa? Yang tercair tu, bond tu, akan merapatkan silaturahim di antara partikel-partikel ni. Jadi lagi kuat. Tu sintering tu penting. Bila sintering tu dia akan cairkan, ada gam-gam dalam tu lah. Okay. Lepas tu compaction proses dia, conversion in PM to P ni mudah. Bawah ni macam awak tengok kat BD, letak powder tu, hentak, dia akan eject tu, ada penyapu pula lain, tolak terus ke dalam kotak. Ini alat mesinnya lah. Ia hampir baik kurang 450 kilonewton. Kilo ribu tu. Okay, what is sintering? Dah kita powder tu, what is sintering? Sintering ialah heat treatment to bond a metallic particle thereby increasing hardness. Jadi bond untuk melekatkan metal particle dan menambahkan kekuatan dan kekerasan. Okey, selalunya dia di antara 70 hingga 90 of the metal melting point. Kalau contohnya metal tu 100 Celsius dia akan cair, hanya 70 hingga ke 90. Kalau 1000 hingga 700 hingga ke 900. Dia tak boleh sampai melting point. Nanti melting point dengan besi-besi tu akan berubah bentuk menjadi fluid. Okay, dan shrinkage tu ada ya, due to the post size reduction. Macam tadi itulah ya, bila dah rapatkan stuff tu, lama-lama tak adalah rongga-rongga dan size tu akan kecil. Macam ni ya, tengok point of bonding ni, neck lama-lama dah sintering, lama-lama rapat kan, ukhuwah terjalin. Bila dah rapat tu susah nak bersatu, kita bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Macam tu. Okay, pre-pressing, sizing, coning, tengok machiningnya. Ini equipment. Okay, lepas tu kita lihat kat sini, green compact may subject to hydrostatic pressure in order to achieve more uniform compact and hence density. Cheap. The cool isostatic pressing, the metal powder is placed in the flexi-rubber. Kita lihat, ni senang lah. Ya, yang ini ialah, tengok macam ni ada cover dia, lepas tu tutup, letak dalam ni powder molten, lepas tu dia terus membesar, dia kembang vessel apa cover sampai dia maksimum. So the dry bed process used to form a PM cylinder. Jadi dapat macam ni, produk macam ni. Ini ialah inside the high pressure chamber. Okay. Lepas tu inilah tengok shape di antara operation, effect dengan size of the particle dengan dia punya complexity. Shape, kalau PM boleh ini size dia,
bawah 0.18. Kalau nak pakai chip tadi isostatic tu kena macam ni. Ni jadual dia yang dah diberi. Hot isostatic pressing, bila dah ada tu, the container are generally made by of high melting point sheet metal, pressure medium in a gas liquid. Figure 16, yang figure ni menunjukkan yang mana apabila sudah diisi dan letak dalam ni, dia press lagi menggunakan high pressure cylinder. Dia press menggunakan udara dan dia terus heat ke dalam tu. Okey, powder injection molding itu biasa, yang mana powder tu kita inject. Kalau rolling, ini menarik. Kenapa? Bila kita letakkan metal tu dalam powder dan bila dia cair, dan dalam film dalam ni ada satu pembentuknya nipis, dia akan jatuh, ditarik dan menjadi shaping roller. Dan dia terus sintetkan heating element kat sini dan dia terus roll. Bila dah sintet, terus roll. Jadi proses tu terus berulang-ulang dan boleh mendapatkan hasil yang banyak. Awak lihat dia apabila dipanggil green product tu belum lagi disintet. Tengok ini green sheet. Bila dah dipanaskan, dah dibentuk yang sebenarnya, barulah dipanggil final product dan akan digulung. Okay, extrusion boleh juga ya. Extrusion powder is in case of metal container and hot extruded. Dan juga kita guna pressureless compaction. Ya, tapi sini saya tak ada gambar. Apa awak ambil je ni, nanti awak type dekat image, awak nampak. Ya. Spray deposition. Okay, tengok spray deposition. Spray deposition, which molten metal is sprayed over a rotating mandrel to produce seamless tubing and piping. Jadi hari ni masa ni dia terus semburkan powder tu supaya dia boleh menyaluti kan. Ada benda macam ni. Lepas tu dia heat. Ada yang lubang-lubang powder tu dia akan ni. Macam awak tengok apa ya. Cotton candy kot. Macam tu lah cotton candy ya. Dia balut-balut pusing-pusing balut dia kembang besar. Itu makan gula-gula kan. Macam ni lah. Ceramic mold. Okay, ceramic mold punch and die materials. Boleh dibuat menggunakan punch. Saya dulu kerja dekat Penang about 2 years before I flight to the UK. So saya kerja namanya kilang Dynacraft. Saya maintenance the die. Saya juga DM die maintenance. Dan masa punch tu boleh dibuat daripada dua benda. Yang pertama metal. Metal ni dia ada bagusnya iaitu dia lambat wear dan dia kalau dia tu agak sukar nak pecah berbanding dengan seramik. Dan kedua ialah punch tu dibuat daripada seramik dan dia keras, lambat nak haus tapi dia brittle. Ya, sentuh sikit jatuh ke pecah terus. Ya, jadi selection dan benda-benda punch dengan die tu kita boleh buat menggunakan PM tepi ni. Dynamic, okay ni dah apa tu kita letupkan, kita bakar je, kita letupkan, lepas tu bentuk dia akan bagi pressure, lepas tu shock wave dan jadi dalam bentuk macam ni. Dia nak pressure tu. Dia dynamic and explosive compaction. Sebenarnya kenapa nak letup tu nak pressure sahaja. Kalau kita bagi pressure dengan hidrolik pun boleh. A pure metal in particle form, elemental powder, application of high purity and common elemental powder. Okay, element of two steel ni banyaklah, iron, aluminium, copper ni yang biasalah digunakan. Dan alloy powder, stainless steel, certain copper alloy, high speed steel. Dan PM produknya tadi itulah ya. Okay, lepas tu end of slide. Habis. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Bagi respon sikit, ada apa soalan? Tak ada doktor. Tak ada doktor. Saya tak tahulah. Kenapa saya tak boleh dengar cakap awak awak dengar ke suara saya, Ain Syakila? Dengar suara doktor.
Oh ya, itulah saya takut saya bebas seorang-seorang je. Terima kasih. Okey, ada apa soalan tak? Ni mengenai topik kita ni. Kalau diam maksudnya setuju, tandanya setuju. Kan? Kalau maksudnya tak ada ya, terima kasih lah. Awak semua bagus ya, bagus, pandai dan juga walaupun saya rasa saya dah bagi slide ni pada awak ataupun penjarahan Cik Hakim dah bagi. Ada dah kan? Saya bagi dekat grup kan? Jadi awak boleh tengok dan juga pergilah type apa-apa makluman seterusnya. Kalau ada yang lagi muskil, boleh PM tepi saya lah. Dan saya boleh menjawab. Kenapa? Setiap fitur ni saya dah pernah buat dan juga saya pernah research. Cuma research saya yang banyak mendalam ialah dalam frequency machining. Okey, jadi saya rasa kalau tak ada, saya nak pergi menerangkan awak mengenai mengenai group project. Tak ada individual project, saya akan terangkan awak bagaimana group project. Tunggu